Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini, saya dan kumpulan saya akan membincangkan tentang suatu adat dan budaya yang dinamakan bangsa Cina. Mesti korang tak sabar kan? Jom kita tengok sama-sama. Asal-usul negara Cina. Mengikut geografi, China merupakan sebuah negara yang kedua terbesar di dunia dan ia juga merupakan negara yang terbesar di benua Asia. Dalam negara China, terdapat pelbagai suku dialek utama di China. Antaranya Hakka, Kantonis, Teochew, Hainan, Fuzhou atau nama lainnya Hokkien. Antara suku etnik yang terdapat di Malaysia adalah Min, iaitu dialek Hokkien di Georgetown and Kuching, Yue, dialek Cantonese, Hakka di Kota Kinabalu, Teochew di Johor Bahru, Fuzhou di Sibu, Hainanese di Kuala Terengganu. Itulah sedikit pengenalan daripada suku Cina yang kita dengar tadi. Macam banyak kan dia orang punya ni keturunan-keturunan je. Dia lebih kurang macam Melayu. Orang Melayu, dia orang pun ada Jawa, Bugis, Iban dan banyak macam-macam lagi. Gitu juga dengan kita. So, di antara Melayu dengan Cina ni tak jauh beza langsung. Tapi di sebalik Melayu ni, dia orang terkenal sebab apa? Keagamaan dia orang, iaitu agama Islam di negara Malaysia. So, kalau bahasa Cina pula, dia orang agama apa? Kalau nak tahu apa dia orang agama, nanti kawan saya akan bincangkan. Sekejap Okay, baik. Keagamaan etnik Cina. Agama rakyat Cina ialah agama turun-temurun bangsa Cina. Ia sebenarnya adalah satu budaya tradisional yang dituruni dari satu generasi ke satu generasi secara lisan. Oleh itu, ajaran agama ini adalah tidak jelas dan berbeza-beza dari satu tempat ke satu tempat. Maksudnya kat sini, agama mereka ni banyak jenis lah. Tempat sini kefahaman dia orang lain, kat sini kefahaman dia orang lain. Tapi generasi mereka terus turun-temurun daripada nenek moyang hingga ke sekarang. Dan dalam masa yang sama, mereka megangkan konsep dalam agama Cina ini, yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Maksudnya, siapa yang buat baik, dia akan dibalas dengan baik, perkara yang baik, dan siapa yang buat buruk, maka dibalas buruk lah. Etnik Cina ni banyak jenis dan dia banyak konsep-konsep dia. Yang pertama, penyembahan nenek moyang. Penyembahan nenek moyang merupakan intipati dalam agama rakyat Cina. Ia berkaitan dengan sistem nilai masyarakat Cina yang memberi nilai yang tinggi kepada sifat ketaatan ibu bapa. Maksudnya kat sini, sifat nilai yang baik seperti ketaatan kepada ibu bapa. Maksudnya macam tu lah. Dia pegang slogan ketaatan kepada ibu bapa. Okey, dan yang kedua, penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah dipercayai penyembahan berhala dapat menjamin keselamatan kehidupan seharian. Maksudnya kat sini, kalau dia menyembah berhala, maka keselamatan dalam kehidupan mereka akan terjamin. Macam kita lah. Kita setiap hari solat 5 waktu. Maksudnya, jadinya Allah akan memberi kita kebaikan, memberi kita pertolongan dan perlindungan yang baik. Okey, dan yang ketiga, penyembahan Datuk Tanah. Datuk Tanah dapat diumpamakan sebagai penunggu dalam masyarakat Melayu. Biasanya orang Cina akan mengadakan altar untuk Datuk Tanah di atas lantai. Okey, maksudnya kat sini diumpamakanlah sebagai penunggu penyembahan Datuk Tanah ni. Dia kat mana-mana ada. Dekat tempat orang, contoh rumah Cina, dia ada tokong kan. Macam tu lah dimasukkan penyembahan Datuk Tanah. Okey, itu sahaja. Okey, sekarang ni kita dah tahu tentang agama dia orang. Kalau tentang agama ni kan, mesti dikaitkan pasal perayaan. Apa perayaan dia orang ni? Perayaan Cina. Perayaan Cina terbagi kepada 6, iaitu Tahun Baru Cina yang pertama. Yang kedua, Pesta Tanlong. Yang ketiga, Perayaan Kuih Bulan. Yang keempat, Pesta Perahu Naga. Yang kelima, Winter Solstice. Dan yang keenam, Bulan Hantu. Kita akan pergi yang pertama, iaitu Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina merupakan perayaan terpenting orang Cina bagi menyambut Tahun Baru dalam kalender Qamari Cina. Kalender Qamari Cina terbagi kepada kitaran 12 tahun dan dinamakan sempena nama haiwan.
Tahun Baru Cina sambutan yang paling popular di Malaysia. Sambutan ini berlangsung selama 15 hari. Pada makan tahun baru, semua ahli keluarga akan berkumpul untuk mengeratkan hubungan sesama keluarga. Selepas itu, sambutan ini sinonim dengan makanan yisang, kuih bulan dan limau mandarin. Pemberian angpau diberikan oleh orang yang sudah berkahwin. Wang angpau pula diberikan kepada kanak-kanak, remaja dan yang belum kahwin. Yang seterusnya, yang kedua, Pesta Tanglong, dipanggil Cap Goh Meng. Sambutan ini sebagai penutup bagi perayaan Tahun Baru Cina. Pesta dilakukan pada malam pertama bulan purnama selepas Tahun Baru Cina. Pada malam tersebut, tanglong berwarna-warni akan dinyalakan dan mercun dibakar untuk memeriahkan sambutan. Tujuan mercun dibakar adalah untuk menghalau makhluk yang jahat dan yang kejam. Makhluk itu akan dikatakan takut sekiranya mendengar bunyi bising yang dihasilkan mercun. Selepas itu terdapat amalan melontar buah limau ke dalam laut atau sungai dengan doa untuk mendapatkan pasangan pada waktu itu. Okey, seterusnya perayaan kuih bulan. Dikatakan bermula sebagai menyambut kemenangan orang Cina kalahkan Mongol pada akhir pemerintahan dinasti Yuan zaman dulu kala. Perayaan kuih bulan disambut pada hari ke-15 bulan ke-8 dalam kalender Cina. Kuih bulan dibuat daripada adunan manis berinti kacang merah, biji teratai maupun kuning telur masin. Okey, kita akan pergi yang keempat, iaitu Pesta Perahu Naga. Pesta ini dikenali sebagai nama Dragon Boat Festival dan disambut pada hari ke-5 bulan dalam kalender lunar. Ketika perayaan Cina, kaum Cina akan mengadakan perlombaan perahu naga dan memakan zongzi. Zongzi adalah sejenis makanan tradisional Cina berbentuk tiga segi diperbuat daripada pulut. Perayaan ini dikatakan jadi simbol semangat dan kebudayaan bangsa Cina. Perayaan ini juga boleh mengeratkan hubungan sesama mereka dan memupuk semangat berpasukan. Yang kelima, iaitu Winter Solstice. Jika penganut beragama Kristen tertunggu-tunggu sambutan Christmas apabila tibanya hujung tahun, kaum Cina pula tak sabar-sabar menunggu perayaan Winter Solstice. Perayaan ini disambut pada 22 Disember setiap tahun. Perayaan ini dikenali sebagai Tang Yuan. Seronoknya bila tengok pasar raya ni kan. Weh, kalau pasar raya ni mesti tak sah kalau ada makanan. Macam orang Melayu. Kalau orang Melayu, dia orang ada ketupat, dia orang ada rendang, dia orang ada gulai kawah, macam lagi. Kalau orang Cina macam mana kalau perayaan makanan dia orang ni? Cerita pasal makanan ni lapar pula Tapi tak apa. Kita cek dulu apa makanan dia orang. Nak makan jap. Berikut adalah 5 makanan tradisional orang Cina yang jarang kita tahu. Yang pertama, Yishang atau Yusheng. Yishang atau juga dikenali dengan nama Yusheng adalah makanan yang terdiri dari aneka salad dan ikan. Campuran kesemua bahan ini menjadikan hidangan ini berwarna-warni dan sangat menarik. Hidangan ini biasanya dihidangkan menjelang sambutan Tahun Baru Cina. Ia adalah lambang kemakmuran, kemewahan dan juga kekayaan. Yisang diperbuat daripada potongan ikan, terutamanya ikan salmon segar, kacang tanah, cili, lobak putih, lobak merah, halia, daun limau purut, daun pasli Cina, biji-bijian bakar dan udang kering goreng. Kuahnya atau penambah rasanya pula dibuat daripada sos plum. Menjelang sambutan Tahun Baru Cina, masyarakat Cina akan memasak makanan tradisional ini. Semasa hendak menikmatinya, Yisang akan digaulkan dengan mengangkatnya tinggi menggunakan kayu penyepit sambil melakukan lo hei beramai-ramai. Semakin tinggi melambungkannya, dia membawa maksud rezeki mereka akan semakin mewah. Yang kedua, Shang Shao Mian. Shang Shao Mian merupakan mi telur kantonis paling nipis serta diperbuat daripada tepung gandum.
Ia warna kuning keemasan serta sedikit kenyal antara ciri-ciri istimewanya. Seterusnya, teksturnya yang sedikit kenyal dan sedikit lembut adalah disebabkan penggunaan air soda yang digunakan dalam membuat dough. Ia kemudian digoreng serta dikeringkan. Ia mengambil masa selama 2 minit untuk direbus dalam air rebusan. Makanan ini melambangkan umur panjang seseorang. Mi ini tidak digalakkan untuk dipatahkan semasa makan kerana ia menandakan umur yang panjang. Mi Chang Xiao Mian ini biasanya disajikan semasa sambutan hari lahir atau tahun baru. Ia biasanya dihidangkan bersama sayur-sayuran seperti sawi, cendawan dan juga cili. Yang ketiga, dumpling atau gyozi. Dumpling atau juga dikenali sebagai gyozi, di mana kulitnya diperbuat daripada tepung gandum. Biasanya, ia berintikan isi yang pelbagai jenis seperti udang segar, daging dan juga sayur-sayuran seperti cili, halia, cendawan serta herba. Makanan tradisional ini juga membawa maksud duit datang kerana bentuknya seakan sejenis wang buatan emas atau perak pada zaman dahulu atau lebih disebut yuan bau. Pada zaman dahulu, dumpling menjadi seperti ubat di mana mereka yang dijangkiti pelbagai penyakit akan diberi dumpling. Ia sangat berkesan menyembuhkan kerana intinya mengandungi herba-herba yang berkhasiat. Dumpling merupakan masakan tradisional Cina yang berkhasiat. Ini kerana ia dimasak secara rebus pada suhu yang perlahan berbanding memasak lauk-lauk yang lain. Selain direbus, ia juga boleh dimasak dengan cara seperti digoreng dan dikukus. Yang keempat, kuih bulan. Kuih bulan biasanya boleh didapati menjelang musim perayaan pertengahan musim luruh atau tahun baru Cina. Ia mempunyai rasa yang manis serta boleh dimakan begitu sahaja. Kuih ini berbentuk bulat dan juga segi empat yang terdiri dari kuning teruk itik serta bahan-bahan yang lain. Selain itu, kuih bulan mempunyai inti yang pelbagai di sebelah dalamnya. Intinya terdiri dari pes biji teratai, kacang merah, walnut, bijan, badam, benih labu dan biji terbikai. Dahulunya banyak cerita mitos tentang kuih ini. Masyarakat Cina akan memakan kuih ini bagi memperingati sejarah seorang isteri raja yang telah berkorban demi rakyatnya. Yang kelima, kuih bakul. Jika masyarakat Melayu popular dengan dodol, kaum Cina pula tidak ketinggalan dengan kuih bakul. Kuih ini seakan-akan dodol, namun lebih kenyal berbanding dodol. Kuih bakul juga dikenali dengan nama Nian Gao. Proses membuat kuih bakul ini mengambil masa yang agak lama untuk disiapkan. Kuih ini juga membawa simbol tinggi, iaitu semakin tahun semakin tinggi, yang bermaksud semakin masa berlalu, semakin majulah mereka ke hadapan. Ia hanya boleh disiapkan dalam tempoh 3 hari. Berdasarkan sejarah, kuih ini dibuat khas untuk diberikan kepada Tuhan Dapur, supaya ia tidak melaporkan perkara yang tidak baik kepada Maharaja di syurga. Kuih ini juga sering dimakan dengan pelbagai cara, iaitu dimakan bersama isi kelapa, digoreng dengan ubi keladi atau ubi keledek dan boleh dimakan begitu sahaja. Sekian, itulah sahaja 5 makanan tradisional orang Cina yang jarang kita ketahui. Kenyangnya perut. Sedap kan tengok makanan orang Cina tadi? Sekarang ni kita dah tahu pasal asal-usul diorang, dah tahu pasal agama diorang, dah tahu pasal perayaan diorang, dan dah tahu juga tentang pasal pemakanan diorang. Yang terakhir sekali kita cerita pasal pemakaian diorang. Kalau kita perasan, orang Cina ni dia suka pakai baju warna merah. Kenapa Jom kita tengok kenapa diorang suka pakai baju merah ni. Pakaian tradisional etnik Cina. Yang pertama adalah jubah labuh. Jubah labuh merupakan pakaian tradisional Cina bagi kaum lelaki. Mereka sering menggayakan ketika perayaan Tahun Baru Cina dan lain lagi. Pakaian tradisional Cina ini dihasilkan dari fabrik sutera, embroidered berwarna terang. Ia juga dihiasi dengan benang emas dan perak. Selalunya, warna merah menjadi pilihan warna bagi si pemakai jubah labuh ini. Jika anda gemar menonton drama Cina yang klasik, pasti anda sering melihat jubah labuh ini digayakan mereka. Yang kedua, samfu.
Pakaian tradisional Cina ramai masih tidak mengenali adalah samfu. Ia adalah sejenis baju dan seluar yang boleh dipakai oleh wanita dan lelaki dalam kehidupan seharian. Pakaian tradisional Cina ini berupa baju longgar dan seluar yang diperbuat daripada kain lembut, misalnya kain sutera. Pakaian tradisional Cina yang diperkenalkan sejak dinasti Qing ini amat digemari oleh wanita separuh umur dan lelaki yang berumur atau yang sudah berkahwin. Umumnya ada yang memakai ketika ke lombong, ladang, keluar bekerja atau di rumah. Yang ketiga, Hanfu. Istilah Hanfu berasal dari kaum Han yang mula memakai pakaian ini. Yifu bermaksud baju dalam bahasa Mandarin atau bahasa Cina. Lengannya kembang dan leher mempunyai collar yang selesa. Pakaian Hanfu ini juga menjadi pilihan ramai kaum untuk mencuba kerana ia amat sopan sekali. Okey, setelah penerangan daripada tadi, maka berakhirlah video kita pada hari ini. Dan saya menyusut 10 jari memohon maaf kerana kesilapan dan kekurangan kami. Terima kasih tengok video kami, dan kalau korang nak tulis apa-apa boleh korang tulis kat komen-komen kita orang. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loceng supaya korang boleh tengok video selepasnya. Thank you guys tengok video kami. Assalamualaikum.